Assalamualaikum, bersama aku lagi Faiz Zainal. Sebelum ni kalau korang dah follow Twitter dengan Instagram aku, mungkin korang akan nampak aku post gambar yang aku guna ataupun beli headphone baru daripada Sony. Tapi kalau korang yang belum follow Twitter dengan Instagram aku, sila follow sebab aku banyak kongsikan perkara yang menarik dekat dua-dua platform tu. And ini dia barang yang aku baru beli, iaitu Sony WH-1000 SM4. Boleh consider sebagai headphone pertama aku dengan harga lebih RM1,000 lah. Sebelum ni aku pernah pakai headphone juga, tapi harga dia tak adalah sampai beribu. Harga dia paling mahal pun dalam 100-200 lah. Tapi aku tak pakai lama lah sebab aku tak tahu, aku bukan seorang penggemar headphone. Sebab aku suka something yang very convenient, which is aku boleh bawa ke mana saja dengan every situation aku untuk memudahkan aku pakai kat telinga instead of macam besar sangat kat telinga. So that's why sebelum ni aku beli AirPods Pro. Aku ada choice masa aku nak beli AirPods Pro ni, sama ada aku nak beli WF SM3 ataupun aku nak beli AirPods Pro ataupun aku nak beli Powerbeats ataupun aku nak beli SM3 yang WH headphone tu. So ada few choice. Sebagai pengguna Android dengan iPhone, bagi aku WF SM3 tu one of the TWS yang bagi aku memang sangat berguna sebab ya, dia very convenient first, and sound quality dia punya noise cancellation, and dia punya harga pun lagi murah lah pada AirPods Pro masa sekarang ni kan. Tapi bila aku tengok balik design untuk Sony WF SM3 tu, lepas tu aku try pakai kat telinga aku rasa macam besar gila babe, and casing dia pun besar, letak dekat poket pun rasa agak besar kalau nak bandingkan dengan AirPods Pro yang bagi aku lebih convenient. Lagipun dia ada noise cancellation walaupun dia punya sound quality tidaklah sebagus macam WF tu kan. Balik pada the main topic, ini dia headphone yang aku baru beli. So kenapa aku beli headphone pada tahun ni, kenapa aku tak beli SM3 pada tahun lepas? Alright, first of all, disebabkan oleh harga dia lah. Sebab aku tak mampu sangat lah tahun lepas nak beli sampai RM1,000 lebih kan. Tahun ni baru dia drop sikit harga dalam 900 ke 900 lebih dah dapat untuk yang baru SM3. So tahun ni ada budget lebih sikit, baru aku boleh beli untuk Sony WH SM4. So the reason kenapa aku beli SM4 ni sebenarnya banyak lah the reason dia. First, awalnya memang aku nak beli SM3, tapi bila aku tengok fungsi yang ada pada SM4 ni, aku nampak macam alright, aku rasa fungsi-fungsi ni semua macam berguna untuk aku lah. Aku akan explain lebih nanti pasal fungsi yang memang berguna untuk aku. First, kita tengok dulu apa yang ada dalam dia punya case ni. Actually, case yang Sony bagi ni dia lebih kurang macam SM3 je sebenarnya. Dia ada tempat korang nak letak something kat sini, and case dia memang keras, very simple case and minimal, tak ada tulis logo Sony yang besar-besar ke apa, semua tak ada. Simple macam ni je, and ada logo Sony kat sini je kan, dekat dia punya zip. So ini dia headphone WH-1000 SM4. Panjang babe nama dia. Aku tak tahu kenapa Sony suka nama panjang-panjang sangat. Mungkin lah itu keunikan untuk nama produk dia kan, macam headphone ataupun dia punya TWS. So mungkin korang tertanya-tanya apa beza antara SM3 dengan SM4 dari segi rekaan. Dua benda lah. Dia punya tulisan kat sini, dia ada tulis WH-1000 XM4. Itu je untuk SM3 lah. And dia punya padding atas ni lagi tebal sedikit lah, 10% daripada SM3. So lagi selesa sikit lah kat kepala korang. Tapi untuk kepala aku yang rambut tebal macam ni, aku rasa macam there's no a big difference sangat lah. Aku rasa macam biasa je kot kan. Bila aku turn on, of course lah, dia ada dua mode, which is noise cancellation dengan ambient sound. So apa sebenarnya ambient sound dengan noise cancellation ni? So kalau korang yang tak faham apakah benda Allah tu, sebenarnya untuk noise cancellation, fungsi yang akan mensenyapkan, dia akan melenyapkan, dia akan reduce, dia akan reduce noise ataupun dia akan tutup semua noise yang ada sekeliling korang, dan korang akan fokus dekat music itu sendiri. So itulah noise cancellation. Korang akan rasa macam korang berada di dunia lain lah. So itulah noise cancellation setakat ni aku faham. And noise cancellation ni pun dia ada quality dia juga. Dan kebanyakan reviewer katakan untuk Sony WH-1000 XM4 ataupun SM3 adalah the best headphone with noise cancellation function. Aku sebenarnya dah suka dah dengan AirPods Pro punya noise cancellation, dia punya convenience, senang bawa ke mana saja, dan sound quality pun tak adalah teruk sangat, kira okey-okey lah, tapi tidaklah sebagus macam SM4 ni, jauh lebih bagus lah sebab dia headphone kan. Sebenarnya aku rasa macam dah lebih ketagih lah dari segi noise cancellation tu sendiri, dan aku ketagih dari segi sound quality tu sendiri. So that's why aku rasa AirPods Pro tak dapat nak deliver, of course, sebab dia TWS saja, dia bukan headphone. Ya, aku tahu benda tu, korang jangan risau. So dengan aku ada dua segmen lah kat sini. So
First segment TWS dan segment kedua aku ada headphone. Aku boleh gunakan kedua-dua ni dalam situation yang berbeza, which is untuk AirPods Pro, situation di mana aku berjogging ke, maybe aku main gym, ataupun situation di mana aku bawa kereta sebab ada dia punya transparency mode tu yang aku akan dengar surrounding noise memang very clear. WH ni aku gunakan dia untuk layan lagu, obviously aku gunakan untuk tengok movie, tengok video, dan masa aku travel lah, obviously dalam flight ke apa semua kan. Ni akan bagi pengalaman yang memang sangat-sangat baik untuk telinga aku. Memang aku rasa puas gila dengan harga dia, dengan apa yang deliver untuk WH-SM4 ni. One thing korang kena tahu, yang aku mention awal tadi, yang aku nak explain tadi adalah dia punya fungsi lah kan. Dia ada speak to chat. Analogi untuk fungsi tu simple je. Kalau korang nak cakap dengan someone, korang tak perlu nak buka. Biasanya kalau kita nak cakap, kita nak buka macam ni untuk kita nak dengar balik orang tu cakap apa kan. But untuk headphone WH-1000XM4 ni, korang tak perlu nak buka macam ni. Just keep dekat telinga korang. Once korang cakapnya, dia akan detect dan dia akan auto off noise cancellation dan auto off lagu tu. So korang boleh cakap dengan orang tu dan korang akan dengar apa yang dia cakap kat korang balik. So itulah fungsi untuk speak to chat. Aku tak pasti fungsi ni berguna untuk korang atau tidak, but fungsi ni aku rasa tak sesuai untuk korang yang memang suka sing along dengan sambil korang dengar lagu lah. Sebab once korang sing along sekali, contohlah lagu tu macam jerit-jerit apa semua, korang ikut jerit sekali, memang dia akan detect dan memang kacau gila lah mood korang layan lagu dekat headphone ni sendiri. Untuk fungsi tu, aku tak rasa dia sesuai untuk semua orang, tapi dia sesuai untuk aku sebab yelah, aku bukannya selalu sing along sangat dengan lagu pun, so aku rasa okay dengan benda tu. And satu lagi fungsi yang aku rasa wow, amazing jugalah untuk headphone WH-1000XM4 ni. Contoh tengah tunggu train, tengah layan lagu, tengah aktifkan noise cancellation, tiba-tiba ada orang tegur. Takkanlah korang nak buka, macam ada susah, tak payah buka dah lah. Dengan SM4 ni korang just apa tadi? Oh, okay, alright. Just letak tangan korang kat sini je dan dia akan disable noise cancellation dan korang akan dengar apa yang orang tu cakap, and dia akan reduce sound tu paling lowest sekali. Dia still play lagu tapi dia akan reduce paling low sekali buat korang dengar apa yang orang tu cakap, dan lepas korang akan layan balik lagu. So itu function yang bagi aku memang sangat mudah. Tapi itulah, kalau tangan korang penuh dengan barang apa semua, aku rasa macam nak letak pun memang tak lah kan. So end up nak kena macam letak barang lu ni ke ataupun apa. Okay, the main function yang aku suka sekali dengan SM4 ni adalah dia boleh connect dengan multiple device. Dia tidaklah macam terlalu banyak sangat device yang aku boleh connect. Dia boleh connect dalam 2 device maksimum lah. Aku connect dengan iPhone aku dan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Alright, analogi dia memang sangat mudah. Mula-mula memang aku kekok dengan multiple device connection ni. Bila aku connect, aku cakap asal aku play sini, tapi salah satu je kan dia ni. Macam mana satu, macam pening lah mula-mula kan. Tapi bila aku dah godek, aku rasa macam wow, nice gila, serius. Okay, sebagai contoh, satu situation aku play lagu melalui Tidal dekat Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Masa tengah layan lagu ni, tiba-tiba ada orang call aku dekat iPhone 11 aku. Dia terus detect tau orang call dekat iPhone aku, dan aku terus angkat kat situ. And aku cakap, okay, dah settle call, end call, dan dia akan play balik dekat aku punya Note 20 Ultra. Ada juga yang tanya aku, kalau nak upgrade daripada SM3 ke SM4 sama ada boleh atau tidak, ataupun just beli SM3 saja instead of SM4. Yalah, SM3 dah murah sekarang ni kan. Bagi aku lah, bila aku dah tanya orang yang pakar audio ni, tapi aku bukan audiophile, aku jenis orang yang suka dengar lagu je, macam tak berbaloi sangat kalau korang yang memang tak gunakan fungsi-fungsi tu. Tapi kalau korang yang memang layan dia punya sound quality, noise cancellation, SM3 pun dah cukup bagus sebenarnya. Tapi itulah, kalau korang yang ada bajet lebih, why not just go for SM4 terus kan, instead of SM3. Dia juga ada function di mana kalau korang letak telinga dan kalau korang cabut macam ni, dia akan auto pause music tu, which is SM3 tak ada. Aku tak tahu korang perlukan atau tidak fungsi tu. Bagi aku perlu. Ya, dia punya touch control kat sini memang aku suka gila. Dia boleh control volume, boleh next, boleh play pause. Macam aku cakap tadi, boleh macam hold kejap untuk dengar orang cakap, ambient sound. And dia ada fokus on voice instead of environment saja. So korang ada pilihan sama ada ambient sound tu korang nak fokus environment dengan voice, ataupun korang nak fokus on voice sahaja. Memang bagi aku dia punya function is another level lah untuk WH-SM4 ni. Berbalik untuk dibeli, dengan harga dia pun korang faham lah. Tapi ketahanan bateri dia lah yang aku paling suka sekali. Dia boleh tahan sehingga 38 jam kalau aku deactive noise cancellation. But kalau aku all the way noise cancellation, boleh tahan sampai 30 jam.
Setakat ni dari segi ketahanan bateri, aku boleh katakan seminggu sekali ke 2 kali saja aku cas. Itu paling maksimum. 2 kali lah paling maksimum kan seminggu. Sebab tak adalah straight all the way 20 jam aku pakai phone dengar lagu. Gila apa? Pecah telinga aku babe. Sebab yalah, in terms of keselesaan, of course, kalau korang yang dah biasa pakai headphone, korang akan rasa okey. Tapi mungkin korang akan rasa macam tak selesa sikit ke telinga. Rasa panas, berpeluh, itu ada. Dengan kita punya cuaca kat Malaysia ni lagi pakai kat luar memang rasa berpeluh lah kat telinga. Lagi aku yang jenis berpeluh. Tapi kalau pakai dekat dalam office aku, ada aircon apa semua, so okey je. Panas tu ada sikit lah, but okey lah, okey. Mula-mula tu aku rasa macam pening sikit lah noise cancellation dia sebab kedap gila babe. Tapi kedap dia pun korang still boleh dengar apa yang berlaku di luar sebenarnya. But once korang play lagu dekat headphone ni, macam dia macam tu lah, once play lagu dia macam, woi gila serius. Tapi itulah, dia tak support aptX, dia LDAC codec saja. Untuk iPhone memang tak ada. Untuk Note Tetra ni aku tak sure. Tapi dia ada satu function 360 sound surrounding ke apa tak nama dia. Aku rasa macam, wow, feel gila babe dengar aku. Aku rasa macam, woi gila lah, iPhone macam ni pun ada wujud kan. So untuk tahun 2020 dah sebagus macam ni headphone. Korang bayangkan 2 ke 3 tahun nanti macam mana teknologi ataupun quality sound, noise cancellation, function ada pada sebuah headphone. Another level babe. Tapi itulah, aku look forward untuk WF-1000 XM4. Kalau dia ubah sikit, dia punya design kecilkan sikit ke, convenientkan sikit ke, dia punya case, mungkin aku boleh consider WF instead of AirPods Pro lah. Aku akan jual AirPods Pro, aku akan beli WF XM4 nanti. So itu dia aku punya just pandangan dan perkongsian aku je lah personally. Bukan pakar, tapi aku suka dengan lagu dekat XM4 ni. So korang boleh nyatakan pendapat korang, apa yang korang rasa dengan Sony WH-1000 XM4 ni. So je guys, aku harap korang enjoy dengan video ni. Follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan share video ni. InsyaAllah kita bertemu lagi live video. Assalamualaikum, bye. Sedap lah padding dia. Benda yang aku perasan lagi dengan XM4 ni, apa yang cuba Sony nak buat adalah dia nak kurangkan kita untuk letak XM4 ni dekat bahu dan nak kurangkan kita adjust dekat phone tu sendiri. So dia ada adaptive sound control, which is dia akan detect korang duduk macam ni, ataupun korang berjalan, ataupun korang lari, ataupun korang dekat kawasan train. So dia akan detect surrounding situation, korang berada di mana, macam apa korang buat, and dia akan adapt sendiri melalui aplikasi tu. Tapi benda tu korang ada kuasa juga sebenarnya. Korang boleh adjust secara manual melalui apps yang ada untuk korang nak pakai Sony ni kan. Mungkin fungsi ni berguna untuk korang, but untuk aku macam okey, tapi tak ada pun okey je sebenarnya.